Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Majlis pada malam ini, Abang Wan, merangkap pengurusi masjid, pegawai serta ahli-ahli jabatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya, inayah dan pertolongannya, maka di malam hari yang barakah ini kita dipertemukan kembali di dalam masjid yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam satu majlis yang dinamakan majlis ilmu. Benarlah kata Abang Wan tadi, dah lebih kurang 3 tahun saya tidak datang menyampaikan kuliah, ceramah, tazkirah ataupun khutbah di masjid ini. Namun walaupun tak datang selama 3 tahun, saudara kita, tuan pengurusi kita selalu menghubungi saya. Dia kontak saya, tanya khabar dan sebagainya. Baru-baru ini pula dia kirim duit pula kat saya. Dia kirim duit melalui Ustaz Aiman. Dia kata ni Abang Wan bagi. Jumlah dia tak boleh bang. Dia kata Abang Wan bagi, dan saya husnuzan sumbangan melalui tuan pengurusi itu, melalui anak saya, adalah juga sumbangan ikhlas daripada sidang muslimin dan muslimat sekalian. Justru itu saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan dan kasih sayang kita kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua mereka yang menyintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mencapai cinta Allah dan cinta Rasul di bulan yang mulia, bulan keputeraan baginda ini, di seluruh dunia Islam, umat Islam akan rasa amat gembira, seronok, berbahagia, karena di bulan inilah sejarah mencatatkan bahawa seorang manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini telah pun dilahirkan ke alam dunia. Tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cakap tentang perkara ini, teringat saya kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana baginda telah bersabda. Apa sabda Nabi? Apa kata Nabi? Nabi bersabda, kana min du'ai Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Doa siapa? Doa Nabi Daud alaihi salam. Kita sudah maklum bahawa para nabi dan para rasul mempunyai doa-doa yang tersendiri.
Hatta Rasulullah SAW pun mempunyai doa yang diamalkan dan dibaca dan diamalkan oleh umat sehingga ke hari ini. Maka doa yang saya baca tadi, doa Nabi Daud alaihi salam yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Apa isi kandungan itu? Tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, kalau nak tulis boleh tulis. Supaya kita dapat beramal dengan doa Nabi Daud dan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka hubbak, aku memohon kepadamu akan cintamu. Minta ke Allah supaya apa? Supaya Allah memberi kepada kita rasa cinta kepada Allah yang menciptakan kita. Memang kita ada doa dah, doa macam-macam doa. Doa supaya isteri jadi isteri yang salihah, anak menjadi anak-anak yang salih. Minta doa bagi Allah Ta'ala anugerahkan rezeki yang melimpah ruah, keluarga kita aman, damai, sentosa, seronok dan bahagia. Doa supaya qaryah kita menjadi qaryah yang terbaik. Anak-anak qaryah berulang alik mengimarahkan masjid yang ada di dalam kampung tempat dan qaryah kita. Doa macam-macam lah. Doa supaya diangkat virus COVID-19 daripada seluruh pelosok negara. Doa bagi keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kita yang dijangkiti virus COVID-19, disembuhkan penyakit-penyakit mereka. Macam-macam kita doa. Tetapi kadang-kadang kita terlupa dan terlepas pandang nak minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan untuk kita perasaan cinta yang tanpa berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Justru itulah pada malam ini, semenjak 3 tahun kita tak bertemu, saya bawa doa ini untuk menjadi amalan-amalan kita semua. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan cintamu, yakni anugerahkanlah kepadaku ya Allah sekeping hati yang mempunyai perasaan cinta kepadamu. Minta apa? Minta jadikan diri kita sebagai hamba yang cinta kepada Allah. Untuk menjadi apa? Kekasih-kekasih Allah. Mai pakat-pakat kita muhasabah, kita cek, kita koreksi balik. Semenjak kita duk berdoa, semenjak kecil-kecil, mai zaman remaja, mai zaman dah kahwin, dapat anak 4-5 orang, kemudian anak pembesar dah, dapat menantu pula, dapat cucu pula, umur sampai 60-70 tahun dah. Pernah ke tak pernah kita doa macam tadi? Sufyan, pernah? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan cintamu. Yakni minta nak jadi apa? Nak jadi kekasih Allah. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu ya Allah supaya engkau menganugerahkan kepadaku aku menjadi hamba yang cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Tadi minta doa supaya Allah Ta'ala anugerahkan kita jadi hamba yang cinta kepada Allah sendiri. Yang kedua dalam doa ni, minta doa supaya Allah jadikan kita sebagai apa? Sebagai orang, sebagai hamba yang sentiasa menyintai, suka, kasih, sayang kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Persoalannya pada malam ini, siapakah di atas muka bumi ini yang paling cinta kepada Allah?
tidak lain dan tidak bukan jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dalam rangkaian doa tadi kita mohon supaya Allah jadikan hati kita cinta kepada Rasulullah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, cinta kepada para awliya illahi salihin, cinta kepada hamba-hamba Allah al-muttaqin, cinta kepada siapa? Para alim ulama yang menyembangkan, menyampaikan, mendidik, mentarbiah kita. Masya Allah, cinta kepada siapa? Cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang sentiasa cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Yang paling cinta ke Allah siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengucapkan syabas kepada pihak pengurusan Masjid Aceh di Kebun Lama Pulau Pinang ini, yang pada malam ini turut menjayakan majlis yang boleh dikatakan majlis ini juga majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kefahaman kita ini Allah Ta'ala akan menyuburkan lagi cinta dan kasih sayang kepada insan agung itu, untuk membuktikan kasih sayang kita, untuk menyemarakkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak diri saya dan semua yang hadir, marilah sama-sama kita menggemakan setiap ruang inci masjid pada malam ini dengan berselawat dan salam kepada Nabi SAW bersama-sama dengan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berselawat serta salam kepada Nabi. Siapa suruh kita selawat? Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh dan memerintahkan orang beriman ini supaya berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu bagi kita kaum muslimin ni, tiap-tiap minggu bila kita main solat ataupun sembahyang Jumaat, kita akan dengar khutbah. Dalam khutbah yang kedua, Tuan Khatib akan membaca ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu azim. Apa maksud dia tu? Maksud dia Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya. In tu awal ayat tu in, alif nun, bawah dia ada hamzah. Hamzah pun baris kasrah baris bawah. Innallaha. Perkataan in di sini bagi orang yang belajar bahasa Arab, in litaukid. Ya. Doa kesyukuran hari pada Umi Kasum, mak umur macam perempuan tu ada. Yang imam kita sidik hari lahir dia tu hari ni. Saya lagi buat doa kesyukuran. Okey, insya-Allah. Innallaha. In di situ in apa? In litaukid, menunjukkan penegasan. Indeed, sesungguhnya. Sesungguhnya siapa? Innallaha. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Pasal apa tak baca innallahu? Pasal apa tak baca innallahi, tapi baca innallaha? Sebab perkataan Allah, lafzul jalalah di tempat ini menjadi isim bagi inna. Justru itulah dari segi kaedah bahasa Arab, Arabic grammar, perkataan lafzul jalal Allah itu wajib dibaca baris atas. Innallaha, sesungguhnya Allah sendiri. Allah Ta'ala sambung ayat itu, wa malaikatahu, dan sekalian para malaikatnya. Allah dan sekalian para malaikatnya buat apa? Yusalluna 'alan nabi. Masya Allah. Kalau ada handphone buka ataupun ingat ayat tu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan sekalian malaikatnya buat apa? Yusalluna 'alan nabi. Tengok perkataan yusalluna, bayangkan, imagine, andaikan Quran duduk depan kita, yusalluna. Perkataan yusalluna didahului dengan huruf ya. Ya apa tu? Ya al-mudhara'ah. Ya yang menunjukkan fi'il itu ialah fi'lul mudhari'. Present tense. Wa kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Iaitulah suatu perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan pada masa sekarang dan pada masa akan datang, dulu, kini dan selama-lamanya. Allah menegaskan sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya senantiasa, selalu, dulu, kini dan selama-lamanya yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu ya, Allah sambung, Allah rangkaikan di dalam siyaqul ayah. Dalam rangkaian ayat itu Allah mendatangkan satu seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kecil,
besar, tua, muda, kaya, miskin, rakyat jelata, pemimpin-pemimpin besar, orang beriman di kalangan orang Arab, orang beriman di kalangan orang Melayu, orang beriman di kalangan orang Cina, orang beriman di kalangan orang India, orang beriman di kalangan orang Negro, orang beriman di kalangan orang Maori di New Zealand, orang beriman di Amerika, orang beriman di mana-mana saja, dulu, kini dan selamanya. Allah seru kita dengan katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Setelah Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman semua, kecil besar, tua muda, kaya miskin, ada pangkat, tak ada pangkat, ada kuasa, tak ada kuasa, sallu alaihi, berselawatlah oleh kamu semua ke atasnya. Perkataan sallu tu bagi orang belajar bahasa Arab didatangkan dalam sirah fi'lul amri, perintah. Allah memerintahkan, Allah menyuruh sekalian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah supaya apa? Supaya berselawat dan salam ke atasnya, alaihi, ke atasnya. Hi itu dhamir, ganti nama. Nya di sini kembali pada siapa? Nya di sini kembali pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa selawat ke atas Nabi ini kadang-kadang hukum dia sunat, kadang-kadang hukum dia wajib. Kadang-kadang hukum dia apa? Sunat, dan kadang-kadang hukum dia wajib. Hak kita selawat ramai-ramai sebentar tadi, hukum dia apa tu? Hukum dia sunat. Hak yang wajib dalam tahiyat kita. Baru dalam tahiyat, dalam sembahyang kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tu dalam sembahyang hukum dia wajib. Kita buat apa? Selawat. Daripada sini jelaslah kepada kita bahawa selawat ke atas Nabi itu yang pokoknya hukum dia wajib. Masya Allah. Sebab itulah orang yang rajin selawat ke Nabi ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW sendiri ganjaran pahala cukup besar. Nabi bersabda, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali saja selawat. Berapa kali? Sekali saja. Sallallahu alaihi biha ashra. Allah sendiri akan selawat balik kepada hamba yang berselawat ke Nabi itu dengan 10 kali selawat. Besar ke tak besar pahala di sisi Allah? Besar. Apabila besar ganjaran pahala selawat di sisi Allah, pakat-pakatlah malam yang berbahagia ini, dalam rumah Allah yang mulia ini, kita muhasabah diri kita. Tengok, semenjak aku bangun bangkit tidur pagi tadi sampai nak mai ke solat maghrib tasat ni, berapa kali lidah aku mengungkapkan kalimah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali juga? Ada kata ada 100 kali. Ada orang bila saya kata ada 100 kali, dia kata wait sikit dengan ustaz. Pakcik ni dah besar pencen lama dah bukan dah kerja apa. Paling kurang pakcik zikir sehari 1000 kali selawat kat Nabi. Oi, macam tu kah? Alhamdulillah. Ada orang yang selawat sehari beribu-ribu, 1000, 500, 300, 200, 100, dan ada orang yang selawat paling kurang pun 10 kali. Bahkan di sana ada orang yang tak
tak salawat langsung, Masya Allah. Maka pada malam ni bersyukurlah wahai ibu-ibu dan bapa-bapakku sekalian, kita telah berselawat ramai-ramai tadi sebanyak apa kali? 10 kali. 10 kali 10. 100 ganjaran pahala kerana berselawat dan salam ke atas kekasih Allah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita murajaah balik. Kita menerah balik. Tahu menerah? Masa kita duduk mengaji Quran, kanak-kanak umur 6 tahun, 7 tahun dulu dekat ustaz, dekat tok guru, tok cik kampung dulu, kita belajar baca, lepas tu dah boleh baca Fatihah, mai esok tok guru suruh menerah. Boleh menerah? Ulang balik. Dah lancar dah, dia ubah pula baca qul huwallah. Lancar dah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Lancar dah qul a'udzu qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia ajak kita baca amma yatasaalun. Kita pun baca, dah lancar dah. Esok dia suruh apa? Menerah balik. Tok guru nak dengar anak murid yang aku ajak ni dia mantap, kata mantap. Mantap. Alhamdulillah dia pun pindah surah yang lain pula. Maka malam ni mari kita menerah, murajaah, ulang balik doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Balik lagi. Dah ingat dah amal dengan doa tu, insya-Allah berkat kita beramal dengan doa Nabi Daud yang diajar kepada kita sendiri oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun akan dianugerahkan dengan cinta Allah, cinta Rasul dan cinta kepada untuk melakukan, beramal dengan amalan yang dengan amalan itu boleh menyampaikan kita menjadi orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga apa dia? Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan aku memohon, aku meminta kepadamu ya Allah, suburkanlah rasa cinta, rasa suka, rasa berkeinginan dalam hati aku untuk beramal dengan amalan-amalan yang boleh dengan amalan itu menjadikan aku sebagai seorang hamba yang cinta kepadamu. Minta doa supaya Allah Ta'ala berikan kita apa? Semangat nak buat amal. Semangat nak buat amal. Ilmu banyak dah. Kadang ada orang ilmu banyak, dia tak beramal dengan ilmu dia. Minta doa supaya Allah anugerahkan kita dapat apa? Suka, kasih, nak beramal dengan amalan-amalan yang yuballighuni, boleh menyampaikan aku hubbak, menjadi hamba yang cinta kepadamu. Antaranya apa dia? Suka main mengaji, duduk dalam ilmu. Ni Allah bagi ni. Kalau Allah tak anugerah kat kita, rumah duduk tepi masjid pun, orang tua-tua dulu-dulu kata, dekat tak dekat rumah dengan masjid, kentut pun dengar, tak kentut. Mawan? Kentut pun dengar. Masya Allah. Tapi dia tak merebut peluang duduk di dalam majlis ilmu.
Sebab tu untuk beramal ni kita kena minta ke Allah, wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighu li hubbak. Berilah kepada aku ya Allah perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan suka untuk beramal dengan amalan-amalan yang aku buat itu boleh menyebabkan aku menjadi pencintamu ya Allah. Suka apa? Suka menuntut ilmu, suka bersedekah, suka membantu al-fuqara wal masakin, suka beriktikaf dalam masjid, suka baca Quran, dosa banyak, suka beristighfar memohon keampunan Allah, cinta Rasul, banyak berselawat, Masya Allah. Banyak kata banyak amalan-amalan yang boleh menyampaikan kita dari cinta Allah. Banyak, cumanya nak buat dengan tak buat sahaja. Okey ha? Jadi pada malam ni Abang Wan nak suruh berhenti pergi awal. Nak suruh berhenti awal, kita berhenti awal. Nak panjang sikit, kita lajak sampai pukul 12. Saya pun tak larat sampai pukul 12 sebab malam tadi 2 pagi baru sampai ceramah Maulidur Rasul di Selangor. Hari Jumaat kemarin dulu khutbah Jumaat di Masjid As-Salam di Petaling Jaya. Jumaat, khutbah Jumaat siang, malam tu ceramah Maulidur Rasul di Al-Muhajirin di Kuala Lumpur. Tidur di Kuala Lumpur semalam, siang tu ada program, malam tadi ceramah pula di Selangor Maulidur Rasul. Balik dengan Ustaz Helmi ni, ada buat rakaman kita ni, balik sampai tepat pukul jam 2 pagi di Padang Nor. Pagi tadi lepas program terus pergi baling, pergi berubat mata saya. Lepas tu balik tetamu main. Lepas solat asar pukul 5.30 terpacak keluar pada rumah dengan Ustaz Helmi. Sampai sini 6.30, sampai Abang Wan doa dah. Alhamdulillah. Jadi seorang pendakwah, seorang dai ni dia sibuk sikit. Jadi dah lama 3 tahun tak jumpa. Masya Allah, malam ni boleh jumpa balik. Saya pergi di Selangor. Dia penjarakan ni, penjarakan apa ni, sejadah kita ni, jarak dia 1.5 meter. Berapa? 1.5 meter. Kita 10 inci lah bawa ambo. Pasal apa? Nak bagi ramai masuk masjid. Selangor berapa? 1.5 meter. Selang 3 sejadah baru 1. Selang 3 sejadah baru 1. Saya main tengok masjid kita, Masya Allah, 10 inci. Tidak ada tujuan lain melainkan nak ajak semua anak qaryah ramai-ramai. Duk sembang dia tadi, insya-Allah 2-3 minggu lagi telefon kat saya nak main baca khutbah pula. Sebab saya semangat tengok masjid renovation. Masya Allah, pi bilik ayak, pi tandas 5 star. Apa dia? Boleh bagi berapa bintang? 5 bintang. Teringat saya masa saya pergi buat lawatan, duduk di New Zealand, di Hamilton 3 bulan saya duduk sana. Di sana orang Islam yang semayang orang Arab, dengan penduduk asal di New Zealand orang Maori, dan orang New Zealand juga yang ramai dah masuk Islam, menganut Islam. Alhamdulillah, dia tak ada masjid besar-besar macam kita. Dia kata Islamic Center. Islamic Center dia, Masya Allah, bersih macam masjid kita ni. Masuk tandas bersih macam tandas masjid kita, Masya Allah. Tok Siak dia siapa dia? Tok Siak dia nama Abang Jamal, orang Pulau Pinang, duduk di Hamilton, kahwin dengan orang perempuan Maori, masuk Islam. Dia jaga Islamic Center di sana, Masya Allah, cuci calat, mengelak macam masjid tuan-tuan. Alhamdulillah.
inilah yang dianjurkan oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bukan nak jack siapa-siapa, bukan nak puji siapa-siapa. Syabas kepada pihak pengurusan masjid ini, daripada pengurusinya sampai kepada tok nojanya, sampai kepada tok siaknya, sampai kepada seluruh anak-anak qaryah yang tuan-tuan telah menunjukkan satu akhlak yang mulia yang ditunjuk dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW, menjaga kebersihan rumah Allah, karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kekalkanlah suasana seperti ini. Dan kalau ada AJK masjid yang berdekatan, yang mai dengan kuliah kita malam ni, tiru apa yang dibuat oleh pihak pengurusan Masjid Aceh di Kebun Lama Pulau Pinang ini, insya di New Zealand kalau kita pergi tandas awam, kita masuk tandas awam, Masya Allah, dengan bunganya, dengan bau wangi dia, Masya Allah. Kita masuk qadha hajat, selesai urusan kita, kita nak keluar balik pada tandas tu, kita akan rasa aku ni amat bersalah kalau aku tak pastikan ianya bersih macam aku masuk tadi. Masya Allah. Tu orang Kristian, bayangkan seandainya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan menganut Islam, maka mereka akan menjadi umat Islam yang terbaik di dunia. Dari segi pengurusan masa, Masya Allah, kalau tuan-tuan bapa-bapa berjanji nak jumpa dengan dia pukul 12 tengah hari, nak jumpa dengan dia pukul berapa? 12 tengah hari. Kita sampai 12 tengah hari, dia kata saya dah tunggu tuan semenjak 11.30 tadi. Masya Allah. Dia jaga apa? Dia jaga masa. Dia beramal dengan apa? Wal asri, demi masa. Masya Allah. Jadi mereka alhamdulillah cukup respect dengan umat Islam yang berada dalam negara mereka. Sebab itu masa berlakunya tembakan di Christchurch satu ketika dahulu, Perdana Menteri dia minta maaf berulang-ulang kali, kerana peristiwa itu berlaku dalam negara mereka yang menyebabkan umat Islam mati terkorban di dalam rumah ibadat umat Islam, di dalam masjid. Masya Allah. Jadi bayangkan, tengok bapa-bapakku sekalian, seandainya orang New Zealand tu dapat hidayah menganut Islam, dahlah negara mereka negara kaya, Islam akan lebih dimuliakan oleh masyarakat dunia. Maka untuk mengakhiri kuliah kita malam ni, saya nak bawa contoh kekasih-kekasih Rasulullah. Dah 5 minit, 10 minit lagi kita berhenti. Di antara kekasih-kekasih Rasulullah yang melalui pentarbiahan, yang dididik, ditarbiah direct oleh Nabi SAW ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah sikap Sayyidina Abu Bakar? Apakah kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mendamping, mendekati, menganut Islam, menerima ilmu daripada Nabi SAW? Antara lain, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, hubbiba ilayya minad dunya salas. Apa dia? Hubbiba ilayya minad dunya salasun. Di dunia ini ada 3 perkara yang paling aku suka. Apa dia 3 perkara yang paling disukai dan digemari oleh Sayyidina Abu Bakar yang ditarbiah oleh Nabi SAW? Dia kata, hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku ini amat suka 3 perkara di dunia ini. Yang pertama, ingat tu, balik lagi boleh berkongsi ilmu yang kita dapat.
sempena Maulidin Nabi SAW yang kita raikan keputraan baginda pada malam ini. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar kata, aku suka 3 perkara. Yang pertama apa dia? An-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka yang pertama menatap, merenung, melihat kepada wajah Nabi SAW dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Masya Allah. Apa dia yang pertama? An-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku suka di dunia 3 perkara. Yang pertama ialah aku suka menatap, aku suka menengok, aku suka merenung kepada wajah Nabi SAW dengan pandangan kasih sayang. Tak apalah Sayyidina Abu Bakar hidup zaman Nabi. Kalau kita pula macam mana? Nabi dah wafat 1400 tahun dah. Kita berpeluang untuk pergi buat haji, berpeluang untuk buat umrah, selesai menunaikan haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah, bawa kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Ni ada salah seorang jemaah kita, abang kita nak pergi umrah ni, tak berapa hari lagi, dia beritahu kat saya tadi. Kita terus macam mana? Tak, kita takut dia terberhenti. Dia terberhenti lagi, dia tak cantik. Okey. Bila kita pergi Madinah, kita masuk dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif, kita pergi masuk masjid, semayang sunat tahiyatul masjid, lepas tu pergi pula semayang sunat hajat di mana? Di Raudhah. Lepas berdoa di Raudhah, keluar balik waktu itu pergi mana? Pergi makam Rasulullah SAW. Bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh tengok Nabi tak? Tak boleh tengok, Nabi wafat lah. Apa yang boleh kita buat sebagai tanda cinta kasih kepada Nabi? Banyak-banyaklah berselawat dan salam, dan berdoa supaya kita dihimpunkan bersama baginda dalam syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka melihat, aku suka merenung, aku suka menatap wajah Nabi SAW dengan penuh rasa kasih sayang. Yang kedua, cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, cinta Rasul. Apa dia yang kedua? Wa infaqu mali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua yang paling aku suka di dunia ini ialah menginfakkan, menghulurkan, menyumbangkan, mengorbankan seluruh hartaku untuk membantu perjuangan dan jihad Rasulullah. Kita cintakan Nabi, kita sayangkan Nabi, berapa banyak duit kita yang telah kita infak untuk jalan menyampaikan dakwah kepada Nabi, kepada umat Islam, menyambung risalah dakwah. Jadi saya dipahamkan oleh Tuan Pengerusi kita, Abang Wan tadi, renovasi yang telah dilakukan buat masjid kita ni sampai jadi cantik macam ini. Sumbangan sebahagiannya untuk elektrik dan kita punya shilling cantik ini, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Alhamdulillah, keprihatinan mereka, pegawai dan yang lain yang tak cukup, semua sumbangan anak qaryah dan para penderma daripada penduduk-penduduk qaryah ini juga termasuk dalam arti kata apa? Infaqu mali ila Rasulillah SAW, menginfakkan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi selama mana masjid ini tertegak macam ni, kita mati dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tinggal masjid ni selagi orang duk main semayang di sini, kita dapat pahala sedekah jariah. Yang terakhir, apa kesukaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yang ketiga, yang terakhir, wa an takuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ketiga yang paling aku suka di dunia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ialah anakku, puteri kesayanganku Aisyah
menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa an takuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Sayyidina Abu Bakar, yang paling aku suka, yang paling menyeronokkan aku, yang paling mengembirakan aku di dunia ialah bahawa anak perempuan aku Aisyah menjadi isteri Nabi SAW. Masa Nabi kahwin dengan dia, sejarah mencatatkan umur Nabi 50 tahun dah. Berapa tahun? 50. Sedangkan Aisyah masa itu baru umur 9 tahun. Kahwin dengan Rasulullah SAW. Siapa tak gembira? Sebagai seorang umat yang beriman dan kasih, yang sayang, yang cinta kepada Nabi, dia sanggup serahkan anak dia yang baru berusia 9 tahun untuk dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa perkara? 3. Bila Sayyidina Abu Bakar kata macam itu, didengari oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar kata, aku pun suka 3 perkara juga. Bila Sayyidina Umar kata dia suka 3 perkara, Sayyidina Osman dengar, Masya Allah, Sayyidina Osman kata, aku pun suka 3 perkara juga. Lepas Sayyidina Osman kata dia suka 3 perkara, Sayyidina Ali pula kata, aku pun suka 3 perkara di dunia ni. Bila habis perbualan Rasulullah dengan 4 orang sahabat ni, maka Allah Ta'ala mengarahkan Jibril alaihi salam turun ke muka bumi. Turun buat apa? Jibril diarah oleh Allah untuk bagi tahu, aku pun kata Jibril suka juga 3 perkara kalau aku menjadi penduduk dunia. Berapa perkara? 3 juga. Lepas Jibril kata dia suka 3 perkara tu, maka Jibril diarahkan oleh Allah SWT untuk beritahu, wahai Rasulullah, wahai umat Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Nabi sekalian, sedangkan Allah pun suka 3 perkara juga. Apa dia yang disukai oleh Sayyidina Umar? Apa dia yang disukai oleh Sayyidina Osman? Apa dia yang disukai oleh Sayyidina Ali? Apa dia yang disukai oleh Jibril AS? Dan apakah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau nak tahu hak tu pula, bulan depan Abang Wan kena panggil lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh tak apa. InsyaAllah Abang Wan, kita atur elok. Tujuan bukan tujuan apa? Tujuan ajak ramai anak-anak keras kita untuk datang mengimarahkan masjid kita dengan majlis ilmu untuk menyemarakkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita menerima permintaan untuk menunaikan hajat. Ustaz mohon doa untuk Ummi Kalsum, mak Ustaz, mak siapa Wan? Dan pada Ustaz Siddiq, sempena hari lahir mereka pada hari ini. Masya Allah, hari ini ada anak qarya kita sambutan ulang tahun kelahiran mereka. Sebagai tanda apa? Tanda syukur dilahirkan ke alam dunia. Sebagai tanda syukur kita dengan kelahiran manusia agung Muhammad SAW, kita merayakan juga hari keputeraan baginda. Bid'ah kata bid'ah, timbul masalah pula. Timbul masalah pula. Nak tahu bid'ah kata bid'ah, kita kupas pada bulan depan insya-Allah. Maka marilah sama-sama kita menunaikan hajat saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita yang kebetulan hari ini menyambut hari ulang tahun mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.